A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya. Alhamdulillah, pagi ini kita masih lagi diberi kesempatan untuk merasai nikmat sihat, lapangnya masa, diberi kesihatan untuk terus kita sama-sama menyaksikan program Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Jom sama-sama kita mulakan program kita dengan berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Mudah-mudahan semuanya pagi ini dalam keadaan ceria dan tenang serta bahagia. Kita nak teruskan pengajian kita. Hari ini kita nak bincangkan satu topik berkaitan dengan akhlak. Nak tahu topiknya? Nantikan sehingga ke akhir rancangan. Tapi sebelum tu, para penonton, kita nak update dulu status terkini COVID-19 di Malaysia sehingga 28 hari bulan 2 2021. Kes baharu 2,437. Alhamdulillah, kes sembuh baharu 3,251 dan duka cita dimaklumkan kes kematian baharu 9 orang. Jadi jom sama-sama kita berganding bahu, kita kuatkan semangat untuk sama-sama kita mengambil vaksin untuk kita dapat memutuskan rantaian COVID-19. Baik para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, di rumah kita pasti ada bunga, di rumah kita pasti ada isteri kita, anak perempuan, kakak kita sebagai penyeri dalam kehidupan kita. Jadi oleh sebab itu, hari ini topik kita cukup menarik tentang topik akhlak, iaitu membincangkan wanita solehah. Masya Allah, satu topik yang cukup best yang kita nak bicarakan pada hari ini bagi merungkai persoalan berkaitan dengan wanita solehah ini. Saya nak bawakan kepada anda Tok Guru kita, ayahanda kita, iaitu Al-Fadil Ustaz Roslan Muhammad. Apa khabar Ustaz? Syukur Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah Ustaz. Sehat afiat insyaAllah. Masya Allah. Kita doakanlah. Kita doakanlah. Amin. Bila topik ini dan berganding pula dengan Al-Fadil Ustaz Roslan Muhammad, ayahanda kita, pasti kita teringat momen-momen ketika mana Al-Fadil Ustaz menikahkan anak Ustaz sendiri. Masya Allah, itu satu momen yang cukup luar biasa sehingga mengalirkan air mata seorang ayah nak melepaskan anaknya. Nanti Ustaz boleh cerita, boleh saya? Mudah-mudahan. Boleh. Jadi para penonton nak tahu ceritanya, kita berkongsi. Boleh Ustaz kongsi selepas ini. Baik. Kepada para penonton yang mengajukan soalan, boleh call kita di talian 1-800-88-1677 atau terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa tekan butang like dan share banyak-banyak agar kawan-kawan kita dapat manfaat dalam pertemuan kita pada hari ini. Baik Ustaz, topik cukup menarik, wanita solehah. Sebagai mukadimah kita Ustaz, saya persilakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallimu ala Sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Amma ba'd. Dan saya mengajak seluruh sidang penonton dengan daya iman penerbit semuanya, kita bacakan sepotong ayat dalam Al-Quran, dalam surah Al-Furqan 74, doa untuk kekeluargaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما والحمد لله رب العالمين. Apa khabar sidang penonton di luar sana, di rumah masing-masing. Mudah-mudahan seluruhnya dalam kerahmatan, dalam kesihatan, dalam keberkatan, dalam keamanan dan dalam keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Bertambah iman kita, bertambah mulia keluarga kita, bertambah salih dan salihah keluarga kita semua, insya-Allah. Daripada Aiman bersama pagi lama tak jumpa ni, Lama Aiman tak ni jumpa, ya, Ustaz, tapi nampak Masya Allah. macam dia lah bercahaya lah tu. Allahu Akbar. Terima Tambah kasih, pakai Ustaz. lagi bercahaya. Betul, Ustaz. Kita tuan-tuan dan puan-puan semua. Alhamdulillah, bicara kita pada pagi ini dalam tajuk yang saya kira nampak simple, nampak mudah, tetapi ia tajuk yang besar. Betul. Tajuk yang mendasari sebuah kehidupan beragama. Tajuk yang telah ditegakkan oleh Nabi SAW, tajuk yang dipasakkan oleh agama kita sendiri. Oleh Nabi SAW. Kenapa saya kata kepasak oleh Nabi? Sebab Nabi adalah merupakan contoh manusia yang terulung dalam bina keluarga yang salih, isteri-isteri yang salihah dan keluarga yang benar-benar beriman kepada Allah. Itulah pasak penting dan ia merupakan suatu perkara utama dalam kita beragama. Kerana saya kira dalam beberapa tulisan para ulama kita lah, kalau kita nak buka tulisan banyak sangat. Tapi yang penting seorang tokoh semasa yang boleh tuan-tuan tengok dalam tulisan beliau, iaitu Syekh Khalid Abdul Al-Ka'k Al-Ak, itu dalam kitabnya Syakhsiyatul Mar'atil Muslimah. Ada satu poin besar dia bawa kepada kita. Saya tak sebut ini kitabnya, saya sebut tunjuklah kitabnya bahasa Arab. Tapi dalam mukadimah dia sebut sepatah. Dia kata apa? Dia kata tidak ada suatu nadi yang paling utama, yang paling penting dalam sebuah kehidupan beragama melainkan bila kita dapat seorang pasangan yang saleh. Suami ada pasangan yang saleh di belah isterinya. Isteri pun ada pasangan yang saleh di belahnya. Jadi gandingan dua-duanya, kata Syekh Al-Khalid Abdul Rahman Al-Ak, dia kata ia asas utama. Sebab apa? Nilai kebahagiaan kamu akan datang daripada keluarga tersebut. Jadi ini saya rasa satu mukadimah yang kita kena ambil cakna. Jadi tajuk kita ini ialah tentang wanita salihah. Saya tertekan untuk bincang tajuk ini. Siapalah saya, sebab saya tahu di kiri saya, di kanan saya ada isteri. Apakah betul-betul salihah? Saya doakan isteri yang salihah. Amin. Di belah kiri saya ada anak-anak perempuan saya. Ya. Saya ada dua anak perempuan. Anak perempuan saya salih dan salihah. Saya ada anak laki-laki 3 orang. Saya harap mereka adalah orang-orang yang salih. Dia nak bercakap tajuk ini, kita nak tengok kepada kita. Apa upaya kita. Tapi sebelum bercakap, sebab saya tahu, kita teruslah bercakap. Mudah-mudahan ada keberkatan dalam kita berbicara, menghasilkan natijahnya kepada kita. Asas pertama, tuan-tuan, dalam dunia mencabar sekarang ni, kita faham bahawa di antara isu yang paling besar ialah bagaimana banyak orang cuba untuk menggugurkan nilai kesalahan khas seorang perempuan. Apalagi dunia yang agak terbuka pada hari ini. Akhirnya kita dapati dalam dunia sekarang ini banyak isu-isu yang meruntuhkan moral anak-anak perempuan, isteri kita, bahkan orang-orang perempuan lah. Sehingga menghasilkan satu keadaan tidak menyenangkan kita. Aurat terbuka, dibuka. Ada ancaman-ancaman moral yang sedang menanti. Hari ini pula timbul kes-kes sugar baby, sugar daddy, macam-macam. Ini semua kerana untuk menjahanamkan moral agama bagi seorang wanita dalam Islam. Sedangkan dalam Islam, martabat seorang wanita amat tinggi. Diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Apa tidaknya dalam rakaman Al-Quran kita tengok siapa Ummu Musa alaihissalam, ibu Musa alaihissalatu wassalam, wanita yang salihah. Siapa dia Maryam, ibu kepada Isa, wanita yang salihah. Apalagi tentang isteri Nabi SAW, yang semua mereka itu adalah zaujat yang betul-betul salihah, dan mereka ada ummahatul mukminin kepada kita, daripada Khadijah sampai Aisyah. Mereka adalah contoh teladan dalam perwatakan, dalam sikap, dalam bicara, dalam berpakaian, dalam soal ilmu sekalipun. Jadi semua ini merupakan contoh yang real kepada kita. Jadi dalam hal ini kita dapati itulah benarnya kata Nabi SAW. Sampai Nabi bagi ingat kepada kita. Letaklah wanita tempat yang terpuji. Dalam satu hadis, ketika Nabi melakukan hajatul wada', haji selamat tinggal terakhir dan wafat, Nabi sebut dalam khutbah, antara kata Nabi, istausu bin nisa'i khairah. Maka kalau kita terjemah mudah je, Iman, maknanya tolong jaga orang perempuan dengan baik-baik.
beri wasiat, jaga mereka dengan secara yang terbaik. Istausu binis akhirah. Dia adalah anak kamu, dia adalah isteri kamu, dia keluarga kamu. Tolong beri hak yang sepatutnya. Ini bukan meletakkan orang perempuan itu lemah, orang perempuan kuat, tetapi dalam situasi ini Nabi nak minta kita supaya berikan perhatian. Sebab itulah seorang ayah, kewajipan besar untuk anak-anak perempuannya. Seorang suami, kewajipan besar untuk jaga isterinya supaya jadi salihah. Betul. Dan kesemua ini mesti kita gabungkan. Jadi hal itulah menjadikan kita dalam situasi ini, berbicara tentang persoalan wanita salihah, kita kena tengok dalam kacamata agama. Dia kata macam moral biasa. Hari ini kata kacamata biasa, mungkin salih itu salih dalam bentuk semasa ini. Banyaklah, sekadar boleh baca Quran, salih lah kan. Tapi Islam tidak begitu. Itu keseluruhan. Sebab tu saya nak mukadimah sikit lagi kepada sidang penonton semua. Bicara tentang salih ini, kalau kita tengok dalam kacamata para ahli lughah ataupun orang bahasa lah, rupanya dalam salih banyak dibincangkan. Daripada kita salah, yaslu salah, macam-macam. Saya tak nak sebutlah. Tapi kesimpulannya, dalam kacamata agama, disebut salih ini apa dia? Al-mustaqimul muaddi liwajibati. Salih ni maknanya, bukan nama salih, salihah. Tapi akhlaknya. Kata para ulama dengan makna al-muaddi liwajibati. Seorang yang betul-betul jaga dia punya akhlak, perilaku, sikap dan watak agamanya. Itu dikatakan salih ataupun salih. Salih bagi sang suami, salih bagi perempuan. Jadi kita bincang tentang wanita salih. Jadi suami salih, insya-Allah next program. Baik Ustaz. Yang mana kita lihat bila kita sebut soleh ni Ustaz, dia lebih menjurus kepada ibadah dan sebagainya. Namun begitu Ustaz sebutkan tadi ia lebih khusus kepada akhlak peribadi seorang wanita. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh para penonton dirahmati Allah SWT sekalian, kita nak tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan garis panduan kepada kita, dan baginda SAW memberikan poin-poin penting dalam hadis Nabi SAW supaya ianya menjadi satu kayu ukur kepada kita bagaimana kita nak menjadi wanita solehah ini. Mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kami semua apa yang disebutkan dalam Al-Quran tentang topik kita hari ini, Ustaz. Okey. Sebenarnya, kalau tengok dalam kacamata Al-Quranul Karim, khasnya bila bercakap tentang soal manusia dan perempuan ini, Allah jaga mereka. Dalam surah An-Nur banyak ayat sekali. Sampai Allah sebut dalam Al-Quran tentang supaya tundukkan pandangan. Dalam konteks ini sebagai contohlah, saya ambil contoh satu ayat mudah daripada Al-Quran. Allah sebut supaya qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim. Supaya tunduk pandangan. Itu tandanya Allah nak jaga sebagai seorang perempuan itu hak dan nilainya untuk tak dipandang lekeh, dipandang hina oleh kaum lelaki dengan maksud mereka itu aurat. Dengan maksud mereka itu ada hak untuk jaga aurat macam mana. Baik, yang kedua. Yang pertama. Yang keduanya, kalau tengok dalam kacamata Al-Quran, kedudukan seorang perempuan itu tinggi dan dianggap mulia dalam agama. Sebagai contoh, bila bercakap tentang ayat terkabit dengan soal keibuan. Seorang ibu yang dianggap sebagai mak pada kita semua. Saya Allah kata apa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Sebagai contoh dalam surah Al-Ankabut ayat 8. Jadi Allah tentukan satu keadaan di mana tiap-tiap orang kena hormati. Antara siapa? Maknya. Ini satu tanda menunjukkan kehebatan seorang perempuan. Itu satu pandangan. Itu satu kenyataan. Yang keduanya, kalau tengok dalam pandangan dia agak syadid ke tidaklah, tapi kalau kata bahasa mudah agak ketat, ialah pandangan daripada Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Ini merupakan pemunya kepada mazhab Imam Hambali, Imam Hambali. Sehingga kata Imam Hambali, dia kata apa? Dia kata apa? Innal mar'ata kulluha auratun. Perempuan itu semuanya aurat. Maknanya sesuatu yang kena jaga, kena pimpin, kena beri perhatian penuh. Sampai tak dikata semua aurat. Cuma ulama bincang kemudian lah. Dalam hukum beragama ini, satu ketika orang perempuan boleh saja buka tangannya dan mukanya. Yang lain tak boleh. Muka dan tangan itu dalam pandangan masyarakat syar'i kita. Tapi nak cerita, ada ulama yang ketat dalam isu ini. Jadi kesimpulannya bila yang ia bertanya tentang pandangan Al-Quran, maka jelas kepada kita bahawa wanita ini dianggap sebagai semulia-mulia manusia bila diangkat martabat mereka kerana adanya kekuatan taliah. Mereka tunaikan hak agama secara total melalui ibadat dan seumpamanya. Tiba-tiba rasa rindu dengan mak saya lah Ustaz.
Masya Allah. Baik Ustaz. Allahu Akbar. Bila Ustaz sebut tentang wanita solehah ini, antara orang yang mudah untuk kita nak follow, kita nak contohi adalah isteri kepada baginda sallallahu alaihi Pasti. wasallam. Baik Itu Ustaz. pasti. Kita nak bicara selepas ini, boleh Ustaz? InsyaAllah. Kita berehat seketika para penonton, banyak lagi Ustaz nak cerita kepada kita wanita solehah. Kita berehat seketika. Okey. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton yang terus bersama dengan kami. Hari ini kita bicarakan tentang topik akhlak wanita solehah. Ramai wanita solehah yang sedang menonton kita pada hari ini. Mak kita, isteri kita, anak-anak kita, saudara mara kita kan. Hari ini kita nak bicarakan tentang wanita solehah. Tapi Ustaz, sahabat kita ni ada satu soalan yang cukup menarik. Ya, tadi Ustaz ada sebutkan beberapa ayat suci Quran berkaitan dengan wanita solehah ini. Dan kita ada satu soalan ni, sahabat kita nak tanya daripada Hana Wanci. Soalannya, apakah maksud wanita yang solehah dan beragama seperti yang disebutkan dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dipersilakan Ustaz. Okey, terima kasih. Dari Aiman dan yang bertanya Puan Hana Wancik dan seluruh para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Sebenarnya dalam kacamata agama, sebelum saya nak jawab soalan secara detail apa yang ditanyakan, dalam kacamata agama, harta yang paling besar dalam kita hidup secara berkeluarga ialah bila ada wanita salih di kiri kanan kita. Isteri belah kanan, mungkin anak perempuan belah kiri kita. Bila ada kekuatan itu, itulah suatu pencernaan kepada keluarga yang bahagia. Hal ini ditekankan Nabi. Sebab itu saya nak jawab soalan Puan Hana tadi. Nabi sebut dalam hadis daripada Imam Muslim. Sahih. Kata Nabi, daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihatu." Dunia ini tempat seronok, menyeronokkan. Dan seronok yang paling besar kata Nabi ialah bila adanya di sana wanita yang salihah. Tuan-tuan tengok ni, Nabi kaitkan tentang dunia tempat seronok. Memang seronok. Siapa tak suka tengok dunia dengan penuh rasa keseronokan itu daripada sudut makan, minum, pakai macam-macam pemandangan dan seumpamanya. Tapi Nabi kaitkan seronok yang paling utama ialah bila adanya di sana al-mar'atu as-salihah, iaitu perempuan ataupun isteri wanita yang salihah. Di sini menunjuk kepada kita ada 3-4 perkara. Yang pertama, Nabi nak kaitkan tentang wajib, perlu dan mesti kita bangunkan dalam kediaman kita orang-orang yang salih tadi. Jadi kalau isteri kena pandu hidupnya supaya jadi isteri yang salihah. So dengan maksud salihlah tunaikan kewajipan agama. Dia berbaik soal pakaian, soal akhlak, soal budi bicara, soal pekerti, soal tingkah laku, seumpamanya. Wajib dibinakan. Yang kedua, dalam hadis Nabi sebut tentang bagaimana keseronokan. So apa sebab bila isteri salih dia boleh jadi pembantu setia kepada sang suami. Betul. Dalam soal mendidik keluarga. Sebab apa? Sebab isteri salih dia akan jadi contoh kepada anak-anak. Bila isteri salih, contoh, saya ambil contoh yang simple. Tapi simple bukan simple sangat, tapi besar. Jaga solat. Jaga solat. Jaga solat contoh. Bila isteri jaga solat, dia akan mewarnai sebuah rumah tangga yang harmoni. Anak-anak tengok maknya semayang awal waktu. Menyebabkan anak kita belajar sesuatu. Suami pun sama. Jadi nampak. Yang kedua. Yang ketiganya, dalam hadis disebut, Nabi sebut tentang solat tadi dengan maksud yang lain, betapa Nabi nak ingatkan bahawa bila ada wanita salih, dia merupakan sesuatu yang menjadikan rumah tangga dalam keberkatan. Ini disebutkan oleh seorang tokoh ulama semasa kita, iaitulah Dr. Al-Qardawi. Dia sebut dalam satu kata, dia kata apa? Dia kata kalau tengok kacamata agama ni, wanita salih itu merupakan macam lampu suluh kepada kita. Betul. Macam torchlight, kata orang Jawa, torchlight. Macam lampu suluh.
Dia menyuluh. Tempat yang gelap, dia suluh. Tempat yang tak percaya, dia suluh. Jadi seolah bila ada utusan lain, dia akan suluh kita kepada jalan keselamatan. Jadi tuan-tuan, Wan Hana bertanya tadi, maknanya wanita salih merupakan di antara benda besar dalam agama. Cuma tinggal lagi kita bincang akan datang, macam mana bentuk. Sebab hari ini cabaran kita besar. Ya. Ya, hari ini kita kena postpone kejap lagi insya-Allah pada tajuk ni. Apa kita baca kita Baik. bentuk hari ini. Bila Ustaz sebut tentang wanita solehah yang memberi kebahagiaan kepada kita, waktu kecil-kecil saya ni manja dengan mak saya. Masya Allah. Macam-macam kita minta Nampak- dengan mak nampak kita. macam manja tu. Nampak manja saya. Tapi mak kita layan je. Inilah hebatnya seorang wanita yang ada di rumah kita, iaitu ibu kita. Namun begitu Ustaz, ada juga di kalangan ibu segelintir kecil Ustaz, yang mana tidak menghargai anaknya sendiri Ustaz. Ini perkara yang menggemparkan kita baru-baru ini, mendukacitakan kita dengan kematian adik kita Zubair Amir Al-Kushairi Abdul Malik, yang dikenali sebagai adik Amir. Dan kematiannya amat menyedihkan kita semua. Jadi kita nak bersama dengan ibu angkatnya daripada Rawang, Puan Norlida. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam. Puan, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Baik, baru-baru ini kita menerima satu berita yang menyedihkan kita dengan pemergian adik Amir yang telah membuka mata semua ibu-ibu di Malaysia ini, di atas muka bumi ini. Masya Allah. Namun begitu, perkara ini diambil satu pelajaran yang cukup hebat. Hari ini kita nak belajar dengan Bonda Norlida, ya, tentang bagaimana kita nak kita nak mempelajari tentang ilmu kasih sayang. Baik, soalannya, ya, walaupun kita lihat ya Puan Norlida dengan Amir ni bukanlah darah daging. Namun begitu, bagaimana Puan boleh memberikan kasih sayang yang cukup luar biasa kepada Amir, seolah-olah ini merupakan anak kandung. Dipersilakan, Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah ya. Saya diberi peluang oleh Allah untuk menjaga dan mendidik anak saya. Waktu saya menerima Amir itu dalam hidup saya, dalam hidup keluarga saya melihat ini adalah anugerah Allah pada saya. Sebab tak dirancang tau. Biasanya kalau kita nak ambil anak angkat dengan orang lain, ada perancangan kan. Saya secara tiba-tiba kan. Jadi saya anggap ini memang hadiah daripada Allah. Rezeki yang Allah bagi kan. Kita minta pada rezeki pada Allah hari-hari. Allah bagikan seorang baby. Saya terima itu adalah satu amanah Allah yang perlu saya jaga, yang perlu saya didik. Alhamdulillah, saya berpeluang menjaga Amir selama 6 tahun. Alhamdulillah. Baik, Bonda. Masya Allah, kita rasa sangat tersentuh dengan apa yang Bonda sebutkan. Bonda ada anak kandung juga kan? Okey, baik. Bagaimana Bonda membahagikan masa dan juga kasih sayang sama rata kepada semua anak-anak Bonda? Silakan. Syukur Alhamdulillah dah. Umi ada anak 5 orang, anak kandung. Ya. Dan ketika itu anak yang bongsu lah ya. Anak yang bongsu dah 9 tahun. 9 tahun atau 10 tahun lah. Ya. Jadi tak adalah perlu nak bahagi masa tak macam tu kan. Jadi kita datangnya dia tu kita jalankan macam biasalah kan, kita tanggungjawab ibu kan. Bagi dia masa tu ketikanya baru 2 bulan, kita menjaga dia, kita satang dia kan. Masa baby 2 bulan tu anak-anak Umi sendiri tak ada rasa macam marah ke, cemburu ke, malah dia orang pun rasa happy. Seronok sangat kan ada baby. Jadi kita layanlah baby tu. Makan dia, minum dia kan. Kita menjaga dia penuh kasih sayang. Rasa happy tau ada baby. Dah lama tak ada baby kan. Jadi Masya Allah.
seronok sangat. Apa anak-anak pun tak ada masuk. Dia orang happy, Allah happy. Masing-masing main tanggungjawab. Kakak sebagai kakak, ya abang Ya. main tanggungjawab sebagai abang. Baik. Alhamdulillah. Umi, mungkin ada nasihat daripada Umi untuk seluruh wanita di dunia ini untuk menjadi wanita, ibu dan juga isteri yang terbaik. Silakan Umi. Kita sebagai wanita lah, Allah anugerah pada kita ni tanggungjawab kita sebagai ibu, tanggungjawab kita sebagai isteri, malah tanggungjawab kita juga sebagai seorang anak. Macam Umi masih ada 2 ibu bapa kan. Jadi Umi berharaplah semua wanita lakukan sebagai tanggungjawab sebagai seorang main peranan lah, seorang ibu untuk yang main. Ya. Terima kan, kita ni sebenarnya Allah anugerah dah, kita ni hebat wanita kan, boleh menjalankan tanggungjawab kita sebagai isteri, seorang ibu kan, malah sebagai seorang anak. So kita terima apa yang kita lakukan dengan ikhlas tanpa rasa macam bahagi macam kita kepada anak tak ada bahagi kasih sayang pada suami pun, malah kita sebagai seorang anak sekalipun. Kita jangan lupa tanggungjawab yang diberikan lah, insya-Allah. Masya Allah, terima kasih Umi Nurlida. Satu kata-kata yang beri sentuhan kepada kita agar kita menjadi wanita solehah. Ada rezeki kita jumpa lagi Umi ya. Ya, insya-Allah. Nanti boleh datang TV3 lah nanti. Boleh, Okey. insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah Ustaz. Umi Nurlida ini satu ibu yang luar biasa. Walaupun anak angkat tapi tetap dilayan seperti anak sendiri. Malah mungkin lebih daripada itu. Sahabat kita ada nak bertanya soalan lah kepada Al-Fadhil Ustaz tentang perkara ini. Kita bersama dengan Casey. Assalamualaikum Ustaz. Apakah ciri-ciri wanita solehah yang sebenarnya? Apakah masih ada di zaman yang serba canggih ini ciri-ciri wanita solehah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Ada lagi ke Ustaz? Silakan. Okey. Terima kasih kepada Casey yang bertanya. Dan sebelum itu kita telah mendengar satu luahan perasaan daripada Puan Nurlida yang telah memelihara adik Amir dengan penuh sayang kasih, pastilah dengan dekapan cinta, jagaan yang rapi sehingga anak tadi pada sekecil tapak tangan boleh jadi seorang yang sampai umur 6 tahun. Tapi Allah takdirkan beliau telah pun meninggalkan alam dibuat selama-lamanya. InsyaAllah saham besar kepada Puan Nurlida. Saya berani sebut kepada Puan Nurlida, anda ada saham besar. Nanti anda di alam sana. Anda telah tumpahkan cinta, sayang, kasih, jagaan yang rapi, membesarkan anak walaupun tidak darah daging, tapi dengan cinta, sayang, kasih, Allah tidak akan sia-siakan amal tersebut. Dan saya rasa apa yang saya nak kaitkan dengan cerita Puan tadi ialah benda macam itu tuan-tuan ya. Benda datang daripada soal hati. Ya. Dia bukan benda boleh buat-buat. Sebab itulah sayang pada anak kecil dengan cinta sayang dia pada hati walaupun dia bukan darah daging kita. Itu satu lumrah yang begitu menarik. Sebab itu dalam satu peristiwa dirakamkan dalam cerita Aisyah radhiyallahu anha. Tak adalah seorang ibu yang seorang wanita yang paling salihah dalam sejarah dunia ini bagi saya Aisyah lah. Banyak-banyak cerita beliau tentang hebatan beliau. Benar satu hari Aisyah ni cerita melihat seorang anak yang sedang menangis di tepian jalan. Maka diceritakan bagaimana ditanya kepada anak tadi, kenapa orang menangis? Kata anak tadi, ayahku telah syahid, ibuku telah berkahwin lain, aku dengan atuk sekarang ni. Maknanya aku tak ada tempat berkasih sayang. Ayah telah syahid, ibu telah pergi dengan suami yang baru, aku dengan atuk. Aisyah cerita kat Nabi. Lalu kata Nabi, ya Aisyah, itu anak kita. Engkaulah ibunya dan akulah ayahnya. Lalu kata riwayat, dia dua riwayat, sambil riwayat kedua, ialah Aisyah terus meluru kepada anak tadi dengan pelukan. Lalu kata Aisyah, ana ummuka, akulah ibu kamu. Sehingga riwayat kata, Nabi bila tengok Aisyah peluk anak tadi, Nabi menangis sama. Menangis dia, fabaka bukaan syadidan. Lalu Aisyah tanya, ma bika Rasulullah, kenapa kau menangis? Apa kata Nabi SAW? Aisyah, sifat keibuan kamu, walaupun kamu memang tak ada anak kan, tak ada anak Aisyah ni, tapi sifat keibuan kamu terserlah.
maknanya ini menunjukkan satu benda besar dalam beragama kita. Sebab bila Puan Nolida dapat tumpah dengan penuh sayang kasih, bukan kecil makna kepada kita. Hari ini bila kita dengar cerita ibu-ibu yang sanggup buang anak tepi jalanan, buang anak tong sampah, ini merupakan satu petanda aras bagaimana dah hilang nilai keibuan dalam hidup seorang manusia. Sedangkan seekor binatang, kucing sekalipun, takkan biar anaknya kecuali digonggong anak untuk letak tempat yang selamat daripada sejuk dan seumpamanya. Jadi bagi saya, tuan-tuan, ini soal dalaman hati. Batulah kesalahan ini kita kena bentuk dan kena canang. Dan saya tertarik bila Casey tanya tadi, Puan Casey tanya tentang apakah ciri-ciri wanita salihah. Baik, yang pertama sekali, tuan-tuan, ialah seorang wanita salihah yang dikenal al-mutadayyinah. Dia boleh sebut dalam bahasa agama al-mutadayyinah, beragama dan salih ini, kata para ulama kita, yang pertama sekali dia mesti diasas kepada soal ilmu. Dia tak boleh lari daripada ilmu. Baik, saya kira dalam kesempatan ini mungkin jawapan itu panjang, kerana saya rasa kita kena berehat seketika dan kita boleh bincang lagi. Ini soal kisi penting. First kali pun dah penting, apakah saya. ada? Masih ada ke tidak? Kalau saya kata ada, payahlah kan. Kita jawab insyaAllah. Baik, para penonton. First kali pun dah penting dah. Kita nak tahu lagi apa lagi akan dikupas oleh Al-Fadhil Ustaz selepas ini. Para penonton jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Wanita hiasan dunia, seindah hiasan adalah wanita soleha yang akan membahagiakan syurga di dalam rumah tangga. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Wanita hiasan dunia. Seindah hiasan itu, wanita soleha. Masya Allah. Baik, tadi Ustaz dah sebutkan salah satu daripada ciri wanita soleha adalah wanita yang berilmu. Masya Allah. First kali kita dah terkena dah dengan program kita hari ini, ya. Tanyalah Ustaz untuk kita menimba ilmu. Mungkin Ustaz boleh teruskan lagi. Silakan. Baik, saya kena sambung sebab tidak adil kalau saya berhenti di situ. Betul. Sebab bila sebab ilmu macam, takkanlah seorang wanita kena jadi seorang yang hafaz Quran, yang tidak. Ilmu dengan makna apa? Ilmu dengan makna kita, bila ilmu ada, kita boleh melebar luaskan sayap kewanitaan kita. Betul. Dalam jadi orang soleh. Bila ada ilmu, kita akan faham tentang hak kita sebagai seorang isteri, kalau kita isteri. Hak sebagai seorang anak perempuan, kita perempuan sebab ada ilmu. Sekarang ni kalau ilmu tidak ada, sebab itulah asyik kata kat suami. Betul. Maki suami. Kadang-kadang minta maaflah, aurat tak ditutup. Sebab ilmu tak ada. Sebab itu bagi saya, asas kepada ilmu penting. Tuan-tuan, puan-puan, saya sebenarnya bercakap ini, saya cuba merujuk kepada beberapa kitab tulisan. Yang disebut secara agak detail. Contoh kitab yang saya bawa ini, contoh I'dad Al-Mar'atil Muslimah. Iaitu seorang tokoh bernama Sayyidina Ali An-Nimr. Dia bercakap detail. Antaranya ialah tentang ilmu. Sebab apa dia kata? Ilmu ni punca pada semua perilaku akhlak wanita muslimah. Dia seorang isteri, katakan. Wanita salih, dia akan hormati sang suami. Secara akhlaknya, secara moralnya, sekata-kata. Bila ilmu tidak ada, mungkin dia berlaku tidak adil pada suami. Dengan suara diangkat, marah, maki, hamun. Mungkin dia keluar rumah tanpa izin. Kalau ilmu ada, dia tahu, bang, saya hari ini ada urusan dengan kawan. Izin, bang. Contohnya. Bila ilmu tidak ada, dia akan bebas. Jadi sebab itulah dalam hal ini kata Syekh Ali An-Nimr dalam kitabnya, ilmu adalah asas utama yang akan bawa kepada neraca wanita sebagai wanita yang salihah. Hari ini, tuan-tuan, kita nak kata isteri wanita saya tak ada. Saya tak kata macam tu. Hari ini alhamdulillah kita masih ada wanita salih di kiri kanan kita.
dan kita yakin mereka ada di kehidupan kita untuk dijadikan sebagai isteri, untuk dijadikan sebagai pasangan hidup, memang ada. Selama mana mereka itu orang yang ada ilmu tadi. Betul. So, kita kaitkan hadis Nabi SAW. Satu Nabi sebut, dalam dunia sekarang ini, bila kamu letakkan keutamaan dalam kamu nak menikah itu sebagai orang beragama, tunkahul mar'atu li arba', dinikah seorang perempuan suami itu kerana 4 perkara. Kerana antara pertama yang kata Nabi, tentang hartanya, keturunan, tentang kecantikan. Nabi sebut apa? Fadhfar bidzati din taribat yadak. Pilih yang beragama. Kau selamat. Bermakna neraca itu neraca agama. Tidak adakah? Masih ada di luar sana. Cuma kadang-kadang, minta maaf tuan-tuan, dunia sekarang, dia menipu kita. Macam mana menipu? Orang letak kecantikan mengatasi segala-galanya. Orang letak harta mengatasi segala-galanya. Yang agama ni, kemudian. Ini jadi masalah kita ini. Sebab itulah bila agama diketepikan, cantik diutamakan, menikah 3 tahun, hilang kecantikan. Menikah 10 tahun, dah mula berkedut-kedut. Dah mula 40, lagi berkedut. Akhirnya, kecantikan hilang. Tapi bila agama dikekalkan, insya-Allah, lama-kelamaan, hubungan akan kukuh dan padu. Sebab agama. Jadi bagi saya, tak dinafikan hari ini. Memang ada lagi. Wanita salih kiri kanan. Cuma kena carilah. Hari ini kalau nak ambil anak sebagai menantu, ayah kena campur tangan juga. Betul. Jangan, bagi saya, silap perhitungan. Kalau ayah serahlah, tak apalah, Alung pandai-pandai carilah. Itu jadi datang tu raya tu. Dia datang dengan rambut merebang, dengan minta maaflah tuan-tuan, masuk ke rumah tangga. Sedangkan ayah tu imam. Ayah tu Bilal tu masjid. Tapi dia datang menantu, yang rambutnya gemerbang. Yang rambutnya cubit-cubitnya sampai 4 inci tebal. Masya Allah. Jadi hal ini kadang-kadang kita kena fokus. Alung cari isteri, baba ayah nak tengok isteri yang salihah. Macam salihan. Ada ilmu, jaga semayang, akhlak mulia. Ini penting, aurat tutup. Ini penting tuan-tuan. Sebab masa depan kita nak bina keluarga yang benar-benar beriman. Kerana asas kita ialah peribadi itu pribadi yang terserlah di awalnya. So nak tambah lagi dari sudut hubungan kekeluargaan itu lain cerita. Tapi daripada sudut agama, kena letak sebagai asas utama. Ini di antara bagi saya merupakan perkara penting sangatlah. Minta maaf itu agak sensitif tersebut. Sebab bagi saya, ini asas pertama yang kita kena pandang. Maknanya ciri wanita solehah ini bukanlah pada rupa wajah semata-mata saja. Maknanya yang paling utama sekali adalah ilmu. Sebab rupa wajah ini mungkin ilmu dan beragama. Ilmu dan beragama. Dan rupa wajah ini mungkin akan mungkin hilang sedikit demi sedikit. Namun begitu Ustaz, kita ni kadang-kadang tidak menghargai wanita solehah ini. Waktu dia ada, kita tak hargai sangat pun. Tapi bila dia dah tiada itu, baru kita mikirkan, ya Allah, ruginya. Macam tak bernasyid. Betul saya. Jadi ada satu soalan yang berkait dengan perkara ini. Bila dah tak ada ni, baru kita nak hargai. Sahabat kita ada nak bertanya soalan. Boleh kita raikan, Ustaz? Kita bersama dengan Tuan Ismail Mat Isa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wabarakatuh, Da'i dan Ustaz. Okey, soalan saya tanya Ustaz begini. Apakah peranan utama bagi wanita solehah untuk berbakti kepada kedua ibu bapa yang sudah meninggal dunia? Salam saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini selepas ketiadaan mereka, Ustaz. Waktu ada mereka mungkin kita sibuk bekerja, sibuk dengan hal dunia. Tak hirau kadang-kadang. Tak hirau kadang-kadang, Ustaz. Bila dah tiada ni, apa tanggungjawab mereka, Ustaz? Baik, terima kasih Tuan Haji Ismail yang telah bertanya soalan praktikal. Apa kewajipan peranan utama bagi wanita salihah bagi ibu bapa yang telah meninggal dunia? Kalaulah wanita itu salihah semasa mak ayah masih ada, dengan dia rapati, dekati, beri jagaan yang rapi dengan cinta sayang kasih, itu lebih mudah sangatlah. Sebab mak ayah tak ada pun dia tetap berikan segala kebaikan dengan doa yang berpanjangan. Perintihan kepada Allah berpanjangan. Sedekah derma dia ingat pada mak ayah, maka dia buat ke sedekah derma, dia ingat kepada mak ayah dia untuk diberikan pahala. Tak ada masalah. Cuma masalah kita ialah anak tak salihah semasa mak ayah masih ada, yang disebutkan oleh Aiman tadi, menyebabkan dia rasa duka cita. Ini masalah kita. Jadi bagi saya tuan-tuan, jawapan mudah begini. Kalaulah anak tadi dia tidak salihah semasa ayah masih ada, dia biarkan mak ayah dalam keadaan terlantar begitu saja, dan lebih duka cita baru kita dengar dapati seorang ayah diletak di tepi jalan. Tepi jalan, Masya Allah. dalam saya pun nak menangis bukan apa tuan-tuan, sebab ini real ni daripada yang sekat Selangor. Seorang apalah tuan-tuan ya. Jadi kalau seorang anak seawalnya tidak salihah, tiba-tiba dia ada keinsafan. Bila ayah telah tiada, mak telah tiada,
dia berdosa kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, ruang anda masih terbuka. Pada Allah anda minta ampun sebab Allah sebut Al-Quran, Nabi ibadi anni anal ghafur rahim, khabar pada hamba-Ku ani Tuhan mengampun, minta ampun. Maka yang berbaki ialah buatlah bakti dengan doa siang malam pada Allah. Allah tidak mengecewakan kita. Kebaikan kita cipta dengan apa sedekah derma, niat, ya Allah, pahala untuk ibu ayah telah meninggal dunia. Makna bagi saya belum terlewat. Yang penting adalah khidmatlah semau-maunya. Tapi kalau kita boleh buat seawal masa ayah mak hidup, ini adalah tanda wanita itu betul salihah. Cuma sikit Aiman, orang tanya kita pula, Ustaz, wanita salihah ni kalau dia bersuami, tiba-tiba suami tak bagi izin untuk jaga mak ayah, ziarah mak ayah. Ni berlaku. Ada berlaku. Wanita salihah, jaga solat, cantik, sayang mak ayah. Tapi tiba suami pula, saya tak berkenan awak pergi rumah ayah, rumah mak, ziarah. Saya tak suka, biar dia sakit seolah-olah macam mana. Saya tak suka datang rumah saya. Tuan-tuan, puan-puan, ketika itu apa keadaan kita? Betul dalam agama kita kena taat kepada sang suami. Mutlak. Mak ayah dari kedua dah. Tetapi sebenarnya bagi saya dalam hal ini, dalam berpandangan para ulama, tetap seorang isteri salihah tadi. Walaupun dia tak dapat nak ziarah sebab suami halang, tetap dia ruang. Sebab apa? Ruang tetap dia berdoa kepada Allah. Air mata tumpahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan ritian, ya Allah, ya Tuhan, aku tak mampu nak tolong mak aku. Suami halang, tapi Allah, aku tahu aku sayang pada mak. Mudah-mudahan dengan kuatan doa tadi, Allah tidak sia-siakan. Teruskanlah. Sebab Allah Maha Kaya. Tapi sang suami pula janganlah sikap tidak adil begitu. Saya tegur sangat-sangat. Kalau anda jadikan isteri terhalang untuk ziarah maknya, tuan-tuan, maknya adalah mak awak juga. Betul. Bukan orang lain. Makna hormatilah seorang yang menang perempuan lahirkan isteri awak. Dialah ibu saya lahirkan isteri awak sehingga menjadi isteri kamu. Dialah susukan, dialah berilah haknya kepada. Jadi seorang suami, amat silap kalau dia bersikap begitu rupa. Yang keduanya, jangan kamu tengok secara pandang mudah. Satu akan datang boleh jadi, anak kamu akan halang kamu daripada situasi yang sama, dalam situasi yang sama. Minta maaf tuan-tuan. Jadi benda kadang-kadang dunia berpusing. Kita ini halang isi daripada ziarah mak kita, mak-mak dia. Satu hari mungkin anak kita pula tidak bersama kita dalam cinta dan kasih. Allah akan pusing situasi. Jadi tolong tuan-tuan, saya harap sangat dalam situasi kita bincang wanita salihah, tapi saya nak sebut juga suami yang salih, dia ada keterkaitan dengan isteri yang salih. Wallahu a'lam. Bila Ustaz sebut perkara ni, Ustaz, satu perkara yang cukup membebankan jiwa kita. Kita tak tahu nasib kita bila kita tua nanti. Sekarang ni kita banyak duit. Sekarang ni kita ada harta. Kita mungkin sihat. kita sihat. Yeah. Semua anak-anak suka. Bila mak nak datang rumah? Bila mak nak datang ni? Bila kita nak pergi jalan-jalan? Tapi saat ibu bapa terlantar, apa kata kita? Jadi sahabat kita ada nak tanya satu soalan, boleh Ustaz ya? Kita bersama dengan Ana Karnina, sahabat kita nak bertanya, wanita hiasan dunia seindah hiasan adalah wanita soleha. Bagaimana menjadi wanita soleha kepada suami dan kedua ibu bapa dalam masa yang sama perlu memberi perhatian dan tanggungjawab kepada ibu bapa yang uzur tadi tu? Apa pandangan Ustaz? Itulah sebutkan tadi, keadilan itu perlu sangat. Wanita salihah kepada sang suami, dia seorang isteri yang taat. Ya. Dan itu pun satu di antara nikmat beragama. Sebab mana-mana seorang perempuan ata'at zawjaha, taati suami, syurga menantinya. Betul. Dia jaga dia punya aurat, tak dedah secara terbuka, kemudian suami dia taati, syurga menantinya. Dia akan masuk tadkhul jannata ayyama tasha. Dia akan ke syurga ke mana-mana pintu dia nak. Itu dalam hadis disebut. Tapi dalam hal ini, bila dalam keadaan adanya di sana satu keadaan mak ayah sakit, demam, tak larat, dah terlantar contohnya. Macam mana dia jadi wanita salih? Macam tadilah. Lepas tu bagi saya gabungan salih suami dengan isteri salih ini amat penting sekali. Saya bila Da'i Aiman sebutkan tadi tentang risiko di akhir nanti kehidupan kita. Betul. Ya, kita sekarang sehat walafiat, kita berharta, kita walafiat, sehat, tak ada masalah. Tapi ingat, satu masa akan datang. Ada ketika kita akan nak pergi kepada anak kita. Kita terpaksa berpaut anak kita. Berpaut dalam soal kesihatan ke soal apa saja mungkin harta benda. Kita dah tak ada apa dah. Ketika tuan-tuan mungkin Allah beri pembalasan. Sebab itulah jangan kita bersikap tidak adil kepada orang tua kita. Baik orang tua atau belah isteri, belah kita sendiri, jangan tidak adil. Sebab itulah saya harap dalam isu ini kepada saksi tadi, tolonglah dekati suami dengan penuh keinsafan, tunjukkan rasa sayang kasih dan beri kepada suami kita peringatan. Sebab apa? Sebab tidak salah di Islam. Bahkan kata satu riwayat daripada Aisyah, daripada isteri Nabi Maimunah binti Al-Harith radhiyallahu anha, pernah seorang datang temu Maimunah. Cerita macam ni. Dari mana? Perempuan ini dia ada maknya. Ya.
tak larat sakit. Suami tak bagi izin untuk ziarah. Isteri siapa? Nabi Maimunah Al-Harith radhiyallahu anha. Kata Maimunah, aku tidak pernah dengar Nabi SAW melainkan dia bercakap, seorang ibu adalah segala-galanya. Ibu segala-galanya. Arti kalau kita hormatkan ibu, Allah akan beri kita pintu keberkatan, keselamatan. Isteri tadi jumpa suaminya, beritahu apa kata Maimunah isteri Nabi. Alhamdulillah, rupa-rupanya suami tadi terbuka hati, izinkan istrinya untuk ziarah ibunya. Sampai kepada Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, benarlah seorang isteri tadi, bila ada salihah dalam hidupnya, Allah buka pintu pintu baik kepada suami. Jadi makna dalam hubungan iman, kadang-kadang seorang isteri salih ini dikena banyak merintih berdoa pada Allah, beri contoh baik pada suami, berdaya suami akan buka dalam hidupnya ruang-ruang untuk buat kebaikan dan seumpamanya. Ini bila mana Allah limpahkan keberkatan di atas kebaikan yang dilakukan. Itu dia. Baik Ustaz, kita nak huraikan lebih lanjut tentang perkara ini. Para penonton jangan ke mana-mana, panggil anak kita, panggil isteri kita, sama-sama duduk depan TV. Kita nak tahu tentang wanita solehah ini. Kembali selepas ini, Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Topik cukup menarik hari ini. Kita bincangkan tentang topik akhlak wanita solehah. Sahabat kita di Facebook, Rahizah, nak bertanya soalan, kenapa dan mengapa bila disebut wanita solehah, kebanyakannya berkaitan dengan isteri. Yang kedua, apakah pula sebutan yang layak dipanggil untuk gadis-gadis dan juga untuk ibu tunggal? Terima kasih Kak Zah daripada Cenor, Pahang. Dipersilakan Ustaz. Asal cerita wanita solehah je isteri, tak sebut orang lain Ustaz. Baik. Macam mana tu? Itu sebenarnya pada sudut penggunaan kalimah saja. Ya. Sebab dalam pemakaian kata-kata dalam agama disebut al-mar'atul muslimah ataupun al-mar'atus salihah, dia merupakan pemakaian umum kepada semua golongan wanita. Cuma terjemahan biasa kita wanita salih itu adalah perempuan bernama isteri. Ya. Sebenarnya dia babitkan soal semua kelompok wanita. Ya. Seorang anak remaja perempuan disebut al-mar'atus as-salihatu. Seorang ibu tunggal yang telah berpisah kematian suami tetap disebut al-mar'atus salihatu. Seorang isteri masih ada suami, bersuami, sebut sebagai al-mar'atus salih. Jadi pemakaian ni tuan-tuan, termasuklah Puan Reza bertanya, ia satu pemakaian yang biasa digunakan pakai. Yang penting bagi saya adalah kita kena cernakan warna yang baru dalam bermasyarakat. Kamu sebagai anak remaja pun wanita salih walaupun tak berkahwin lagi, itu kita cernakan. Kamu ibu tunggal, itu wanita salih. Jadi yang penting pada kita tu begini, Puan Reza, ya. Sebab ini soal pemakaian istilah saja. Tapi dalam agama ni, gambarannya ialah bila ada nilai kesolehan dalam diri manusia, baik anak dan perempuan yang belum berkahwin, yang dah berjanda, yang telah betul-betul janda atau ibu tunggal, masuk yang ada suami, kita nak gabungkan semuanya mesti ada nilai wanita salihah. Daripada dengan kecil maksud sampai daripada besar. kecil sampai besar sampai ke mati pun. Jadi itu penting. Yang keduanya ialah saya nak beri sedikit tafsiran kepada Puan Raiza tadi. Yang penting menurut pandangan agama kita, bila sebut wanita salihah, neraca itu neraca yang adil. Sebab apa? Sebab dia bercakap tentang soal akhlak, perilaku, watak, sikap, bicara, komunikasi, ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini babitkan semua peringkat. Anak remaja kita umur 17, perempuan, tak kahwin lagi, sekolah baru SPM, tetapi dia ada akhlak yang terpuji. Perangannya cukup cantik, komunikasi dengan mak ayah bagus, pakaian pun tu aurat. Dia bergelar sebuah wanita salihah. Ya? Dia seorang ibu tunggal yang kematian suami, tetapi dijaga akhlak, jaga ibadat, jaga moral hidupnya, tak menyeleweng dalam bab akhlak. Wanita salihah. Jadi kesimpulannya, yang penjelah kita kata apa ya? Maksud ialah yang penting ialah kita nak cernakan watak itu. Tak kira kamu janda ke, kamu ibu tunggal ke, penting ialah
Kerana itu ada melalui tadi. Akhlak peribadi, pekerti, ketika laku, termasuklah kata bicara, termasuklah cara beribadat, permakaian sekalipun. Ini gabungan sebenarnya. Wallahu a'lam. Baik. Yang mencabarnya Ustaz, zaman sekarang ini keluarga ini masing-masing bekerjaya. Baik. Jadi ada satu soalan yang cukup menarik kita nak raikan daripada sahabat kita. Tuan Omar, apa khabar Tuan Omar? Wah, baik, alhamdulillah. Saya Nidai Aiman dan juga Ustaz Roslan Muhammad. Ya, saya Omar bin Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Ya. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam. Ya, Cik Omar, saya. sebelum tu nak tanya, Cik Omar bekerja ataupun berniaga? Ya, saya bekerja di sinilah di Felda Cini Timur 3 inilah dan Okey, saya tidak berniaga. Mesti ada satu soalan menarik. Silakan. Jadi soalan saya begini, ni Ustaz ya, apabila kita sedia maklumlah di zaman sekarang ni apabila si suami dan isteri ini bertugas samalah, bukanlah kata macam dulu mungkin si wanita ini lebih pada rumah tangga, Ya. tapi di zaman yang sekarang ini untuk keperluan kehidupan ini menambah pendapatan keluarga, si isteri juga bertugas sama macam si suami, Ya. si wanita ini. Dan apabila bertugas wanita ini dan tugas di rumah ini terpaksa diambil alih oleh pihak pembantu rumah. Pembantu rumah inilah yang akan menguruskan segala hal anak-anak, rumah tangga dan sebagainya. Dan apabila anak-anak ini diswastakan kepada pembantu rumah, lebihlah dia lebih orang kata lebih rapat dengan pembantu rumah. Betul. Dan apabila rapat pembantu rumah, apabila dia dah remaja, dia teguran ibu ni, wanita ni, si ibu kandung tadi ini tidaklah begitu sangat didengar. Kerana dia lebih rapat kepada pembantu rumah dia. Jadi soalan saya Ustaz, apakah pandangan Islam dan Ustaz sendirilah mengenai apabila anak-anak ni dia dah remaja, dia lebih rapat kepada pembantu rumah dan lebih mendengar nasihat ataupun pandangan si pembantu rumah daripada ibu dia sendiri. Dan bagaimana wanita ini untuk menjadi wanita yang solehah, untuk mendidik anak-anak dan juga mengurus rumah tangga cara yang dianjurkan di dalam Islam itu. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Encik Omar. Ustaz, keadaan ini memang tak boleh lari. Sebab apa? Zaman sekarang ini suami dan isteri bekerjaya. Jadi Ustaz, ada juga soalan yang lebih kurang sama dengan soalan Cik Omar tadi. Boleh kita rakyatkan juga ya. Okey. Kita bersama dengan Nozita Mat Sulaiman. Bagaimana cara untuk wanita soleha zaman moden ini, wanita moden zaman sekarang ingin menjadi wanita soleha sepenuhnya disebabkan faktor-faktor di bawah pekerjaan profesional yang memerlukan bekerja dengan pekerja lelaki ingin beriadah untuk menjaga kesihatan seperti jogging ataupun aktiviti berbasikal. Mohon pencerahan, syukron jazilan. Malah mereka ni kadang-kadang gajinya lebih tinggi, pangkatnya lebih tinggi, ya, dan bila di office kadang-kadang order je teh sampai Ustaz. Tapi di rumah kena buat teh pula untuk suami. Apa kata Ustaz? Baik, terima kasih kepada Cik Omar Abdul Majid dan yang bertanya dalam FB tadi atau Facebook tadi seorang wanita. Baik, saya begini, sebenarnya saya nak detailkan persoalan ini mungkin makan masa panjang, tapi saya tidak nak berlaku tidak adil kepada masa yang berbaki. Pertama sekali, dalam hukum beragama tuan-tuan, tidak salah kita bertugas suami isteri. Saat ada larangan untuk suami isteri bertugas dalam kerangka mencari harta, walaupun pada asalnya isteri di rumah, ya, tapi dalam kerangka semasa, dan para ulama semasa pun sebut tak ada masalah, kecuali bila mana isteri dapat dengan syarat isteri dapat izin suami untuk bekerja demi untuk tujuan untuk tujuan harta dan tujuan makan minum rumah tangga. Sebab ada kadang-kadang kes isteri suami bekerja mungkin tak semampunya untuk urusan rumah tangga. Pasal isteri bekerja sebab isteri ada kelayakan contohnya. Jadi hal ini tidak salah Islam. Tak boleh kita kata dalam keadaan haram isteri keluar bekerja. Sebab itu tak berlaku. Sebab para ulama kita zaman kini telah menguruk banyak fatwa tidak salah isteri bekerja dengan syarat suami beri izin dan haknya ada. Sebab dia juga mungkin kerana faktor dia belajar, dia telah mengaji lama. Contohnya seorang anak perempuan dah mengaji lama sehingga peringkat BA, master dan seumpamanya. Haknya ada kan. Ayahnya dah keluar kan. Itu baik. Tapi cuma tinggal lagi ialah tapi mereka ni bekerja dengan lelaki tu masalahnya. Itu kita sebut lagi. Yang tadi bila Cik Omar sebut tentang soalnya sekarang bila anak-anak kemudian di rumah dengan pembantu rumah. Di mana solehnya seorang wanita itu sampai peringkat anak tak hormati, anak tidak berapa nak cinta sayang kepada ibunya. Bagi saya, agama tak salah.
Okey. Yang salah ialah bila kita tidak mampu untuk mencernakan satu keadaan di mana kita rumah tangga kita rapati betul-betul. Sebab itu bagi saya penting kalau isteri keluar rumah sekalipun sebagai pekerja, dia kena tetap seorang ibu yang salihah. Ya. Seorang pendidik yang salihah melalui akhlak terpuji. Dia tak mampu nak didik anak, tak mampu nak masak contohnya sebab dia tak ada masa. Tetapi daripada sudut agama, dia ajak anak bersolat. Tunjukkan pekerti kepada tentang waktu solat. Jom alung angah, jom sembahyang mama sekarang, mama dah balik, kita maghrib dah masuk. Contohnya, ajar anak walaupun tak boleh baca Quran sedetail pun secara mudah. Betul. Bata contohnya. Ya. Didik anak, yuk bang, apa ni macam mana Quran dengan tuan imam kita dah baca okey sampai Iqra mana contohnya. Ada ke tidak? Saya bimbang tak ada yang ini. Semasa kita bekerja, kita keluar rumah, kita balik-balik rehat. Akhir anak pun tak bercakap. Ya. Jadi kesilapan bukan agama. Ya. Silap kita dalam punya dari kehidupan kita. Jadi bagi saya, itu yang soleh, dia tahu anak tetap anak dia. Walaupun anak dengan batu rumah seharian, tapi itu anak dia. Cerna secara betul. Akhlak, terpuji, Ya. keimanan. Jadi ini saya rasa perlu kepada kekuatan ilmu tadi. Saya pasti cakap ilmu. Ya. Sebab kalau ilmu bagi seorang isteri, dia akan tahu, aku kena jaga anak cara hukum agama. Tanggungjawab. Pastikan jawab besar. Anak solat ke tak solat, solat bersama contoh, baca Quran ke tidak, itu. Jadi bagi saya, agama tak salah. Ya. Hari ini yang salah ialah kita ketepikan agama. Walaupun masa singkat Ustaz, Allah masa singkat. digunakan sebaik mungkin. Ya. Apalagi kalau suami isteri itu memang suami bekerja, isteri kat rumah lain lah kan. Ya. Saya bercakap isteri bekerja, baik. Kemudian dalam pandangan soalan kepada puan tadi tanya tentang bila mana di dunia sekarang ni, Ya. dunia profesional semua. Ya, betul. Isteri bekerja kadang bos besar, gajinya belas ribu. Ya. Suami mungkin tak banyak, akhirnya bekerja dengan seorang isteri, dengan lelaki seumpamanya. Ini pun satu isu yang kita kena harmonikan. Ya. Kalau anda seorang isteri yang salihah, yang ada ibadat yang kukuh, ada peribadi yang jitu, ada akhlak yang terpuji, anda tahu, anda sebagai seorang isteri, ada suami, dalam batas pergaulan anda akan jaga. Tak boleh duduk dalam keadaan merapati, bercakap benda yang lucah, benda yang palsu, benda yang tak elok, sehingga soal gurauan tak ada batas agama. Ini semua kena faham. Sebab dalam agama, teras anda ialah seorang isteri, Ya. bukan seorang yang biasa. Bila anda ada suami, isteri, sebagai isteri, anda ada hak untuk jaga akhlak. Dan dalam hal ini bagi saya yang penting adalah satu, iaitu isteri kena letakkan iman di hadapan, bukan nafsu di hadapan. Jadi kalau dia dapat dalam keadaan jaga iman, dia tak akan buat benda yang tak senonoh. Sehingga peringkat aktivitinya bercampur bergaul perempuan lelaki. Tak betul. Dalam Islam sendiri, asas kena jaga. Sebab tu bagi saya dua perkara iman. Pertama ialah kita ada iman yang kuat. Yang kedua ialah jaga peribadi kita. Ya. Contoh pemakaian. Pemakaian kena jaga supaya aurat tak dedah dengan terbuka. Sebab hari ini kadang-kadang dalam isu-isu masyarakat kita ialah kadang-kadang tak jaga aurat dah. Sementara jadi orang besar dalam pejabat, dia bos pula, pakaian pun dalam keadaan yang terlalu saksi, tak jaga batang tubuhnya kerana sementara dia bekerja. Tak betul. Sebab dalam Islam, agama kena didahulukan. Agama mesti diletak di hadapan. Iman pemimpin mandu kita, bukan nafsu memandu kita. Jadi bagi saya, keadilan itu mesti ada. Yang keduanya, dalam isu suami isteri bekerja tadi, dalam isteri bekerja tadi, kena ingat tuan-tuan, kita tidak nak kita kehilangan redha suami. Allah. Penting. Sebab redha suami penting. Walaupun anda seorang isteri yang berkejawatan besar, bekerja besar, dalam situasi bekerja itu pun ada nilai besar dalam hukum hidup, tapi ingat, redha suami juga penting. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut, antara kata Nabi SAW, ini hadis tuan-tuan daripada Nabi SAW, daripada Abu Umamah, Nabi sebut tentang kegembiraan orang beriman. Antara apa dia? Kata Nabi, in amaraha ata'atu. Dia akan taati suaminya. Dalam perintah suami kata biang, kalau bekerja tu jangan sangat-sangat bebas dalam hubungan hubungan dengan orang. Suami perintah kena taat. Jadi kalau kita biarkan dalam keadaan tak mentaati, kita berdosa kepada Allah dan dosa kepada suami. Ini kadang-kadang kita tak terasa sangat. Wallahualam lah. Jadi saya rasa apa yang sebut ini peringatan lah. Sebab kita nak cipta di penghujungnya wanita salihah, bukan namanya salihah, tapi akhlak, peribadi, sikap, tingkah lakunya benar-benar ada cerminan agama, cerminan iman. Islam diletak di hadapan, bukan nafsu yang letak di hadapan. Wallahualam. Maknanya bila tidak ada lagi keredaan daripada suami itu Ustaz, maka susahlah kita nak melihat akan... Ya, sehingga kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dia kata apa? Orang perempuan ini ada 3 keutamaan yang besar.
Yang pertama, dia mentaati si suami bila dia berkahwin. Ya. Yang kedua, dia menyayangi ibu bapanya belum dia berkahwin. Yang ketiga, kalau dia dah berkahwin, kemudian dia meninggal si suaminya, dia terus mendoa kebaikan kepada orang yang pernah dikahwini. Ini 3 kewajipan sebagai isteri. Seorang perempuan. Allah Alam. Ini kata pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Hanya redha suami itu penting dalam diri sebagai seorang wanita itu. Sebab itulah kadang-kadang bila kita melihat suami kita ni macam alahai, apa yang dia buat ni macam tak betul lah. Betul, dalam Islam ada istilah suami dayus. Ha. Ad-dayus la yadkhulul jannah. Orang dayus tak ke syurga. Ayang pergilah abang tak kisah. Balik lewat pun tak apa. Yang nak pakai pakaian dedak aurat pun abang tak kisah. Ini suami dayus. Yang penting dia suka. Ad-dayus la yadkhulul jannah. Yang dayus tak akan ke syurga. Tak betul lah. Dia seorang tak akan biarkan. Dia ada ketegasan. Jaga akhlak, jaga moral, jaga ibadat. Itu baru suami yang saleh. Isteri pula bila dibina macam tu kehidupannya, dia akan jadi wanita yang salihah. Takut wanita tu dia rasa tak seronok, rasa terkongkong, rasa digari dengan apa yang dilarang oleh suami. Kadang-kadang ini yang berlaku, Ustaz. Namun begitu, ini dia masalah yang pula, Pak Aiman. Dia masalah kesefahaman tidak ada. Sebab itulah bila hubungan tidak kesefahaman yang baik di antara suami isteri, kita kehilangan. Sebab dalam Islam ini, berkahwin di atas nama apa? Mawaddatan wa rahmatan. Sayang dan hormat menghormati. Bila tidak ada nilai tadi, bebaslah. Sementara pula kalau isteri tadi gaji lebih tinggi pada suami. Bang Diang saja bang. Gaji berapa sebulan? 3,000. Saya tak banyak 30,000. Semua saya bayar. Jadi itu kan masalah. Itulah dalam Islam dia ada, ini kita bicara kahwin kadang dia ada mesti kufuk. Ya. Kuliah sudah kan? Kalau tak ada kufuk itu masalah. Kufuk maknanya kita ada keselarasan. Suami isteri. Kalau gaji suami kecil pun taklah gaji isteri besar sangat sampai 6 kali ganda. Ya. Adapun kalau gaji suami setara, alhamdulillah. Atau boleh sikit, itu apalah. Kufuk nama Islam. Baik. Itu cerita lain lah tu. Masya Allah. Jadi tadi Ustaz ada sebut satu perkara. Dan satu lagi, saya bagi panjang dulu ni. Kufuk ni bukan setakat kufuk harta. Ya. Kufuk iman sekali. Sama juga. Kufuk iman suami ada nilai agama, isteri nilai agama. Isteri ada akhlak yang baik, suami akhlak. Itu nama kufuk agama. Jadi bila ada kufuk agama, tak ada masalah lah. Isteri solat dia jaga, suami solat dia jaga. Tak payah nak kata, yang sembahyang dah ke? Belum lagi. Abang solat, tak ada. Sebab masing-masing ada nilai agama yang satu, sama-sama buat kerja agama. Tahu nak baca Quran, tahu nak beribadat, tahu nak jaga akhlak. Masya Allah. Kufuk agama. Itu penting juga. Satu Nabi sebutkan tadi dalam hadis daripada Imam Muslim, Nabi kata apa? Nabi kata, Imam Ahmad Nabi kata apa? Fazfar bidzatid din, pilih yang beragama. Ya. Sebab Nabi nak kaitkan seorang suami mesti ada agama, isteri ada agama. Ini kufuk dalam agama. Tapi hari ini kadang-kadang yang berlaku orang tak fikir agama dah. Fikir cantik ke tak cantik. Itu masalah kita. Masya Allah, Ustaz. Ini yang kita... Ini teguran, bukan marah ni. Bukan teguran. marah. Ya. Masya Allah. Itu sebab macam biasa cakap pada keluarga sendiri, Ustaz. Ya. Maknanya kita kadang-kadang dengan keluarga pun kita suka cerita benda-benda kebaikan. Bagaimana itulah kita harapkan. Baik, Ustaz. Tadi kita ada dengarkan satu perkara yang mana disebutkan wanita perhiasan dunia, Ustaz, kan? Baik, sahabat kita Lili Murni ada nak tanya soalan. Kenapa dikatakan wanita sebagai perhiasan dan kenapa sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah? Namun begitu, Ustaz, tadi Ustaz ada sebutkan tentang satu aplikasi yang mempersendakan wanita ini dan menggunakan wanita untuk difitnah. Namun begitu, bila kita melihatkan akan Nabi SAW cukup menjaga wanita ini dan mengagungkan wanita ini pada satu kedudukan yang tinggi. Apa komen Ustaz? Baik, kita jawab soalan sekali ya. Ya, silakan. Bersama gabungkan. Pertama sekali tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Ya. Bila sebut dalam agama kita, banyak kan kita katakan orang perempuan sebagai perhiasan. Saya nak ajak tuan-tuan betapa inilah satu perkataan yang cukup istimewa bagi orang perempuan. Sebab az-zinah perhiasan. Orang perempuan tuan-tuan, Allah jadikan mereka sebagai orang yang paling sempurna. Kecantikan daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Tak sama. Kalau perempuan ada misai, pasti pengsan bukan apa, pesta dekat pun. Nak pergi, nak minang anak orang, tiba-tiba keluar dengan misai, lebat. Janggut pun ada, tak banyak sikit. Pasti dia yang lari terus. Tapi bila tengok seorang perempuan, begitu dicontoh cantiknya dalam keadaan muka yang clear, kemudian dalam keadaan lembut, jiwa kita tenang. Maka itulah agama suruh sebenarnya. Ya. Baik.
Jadi zina ini satu benda yang sampai Nabi sebut, Nabi kata apa? Hubbiba ilayya minad dunya thalathun. Nabi sebut hadis pada Nasai ni. Daripada Nasai kata Nabi, aku rasa cinta dan sayang pada 3 benda. Ya. Satu kata Nabi an-nisa, perempuan. Yang kedua at-tib, wangi-wangian. Dan kata Nabi waju'ilat qurratu 'aini minas salah. Aku cukup seronok boleh sembahyang. Ya. Ini Nabi 3 benda ni. Yang 3 tu sembahyang Nabi seronok. Kita, tengoklah. Kita tak masuk umur 3 kot. Yang pertama dia kata perempuan. Satu Nabi SAW pernah kata kepada Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Aisyah? Isteri baginda. Aisyah, kamu adalah maruah aku. Tengok tuan-tuan. Nabi kata Aisyah maruah baginda. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Aisyah adalah kelengkapan sebagai seorang manusia, lengkap segala-galanya. Jadi dalam hukum agama, bila orang berkata zina, ini satu keistimewaan. Saya nak berlaku adil sikit lah, ya. Pertama sekali, orang perempuan ni, sebut perhiasan tu memang pun, orang perempuan ni memang suka perhiasan pun. Betul. Ya. Di antara jam dengan gelang emas, berlian. Dia nak mana? Gelang emas, kan? Lah, tu macam pengalaman perlawanan, pengalaman peribadi, nampak tu. Pengalaman dia. Antara phone yang orang tu harga 3,000 Ya. contohnya. 4,000 contoh. Kita ambil lah contoh apa phone tak tahulah kan. Dengan cincin yang harga 10,000, harga 5,000. Ai. Nak cincin lagi. Mesti cincin, Ustaz. Makna orang perempuan secara tabii perhiasan. Kalau pergi kedai, kalau tak tak tawaf sampai Betul. sejam setengah tak selesai. Yang ni letak pegang jamaah akhir tak beli. So apa? Seronok. Baik. Last kali Itu beli tabii senduk, perempuan. Ustaz, ya? Orang lelaki pula dia tak macam. Ya. Kalau beli tu beli ya. Betul. Masuk kedai kedai barang ke Ya. shopping center 2 jam tak 20 minit cukup lah. Ambil beli, kadang-kadang salah beli pun. Baik. Itu satu lumrah bagi perempuan. Masya Allah. Jadi zina itu memang Allah beri macam tu. Cuma tinggal lagi ialah Islam beri kehormatan. Sebab apa? Perempuan ni memang cantik. Sebab tu kata Imam Ahmad Ambal kata apa? Innal mar'ata kulluha auratun. Ya. Perempuan semua aurat. Sebab Ya. apa? Semuanya Allah beri kecantikan. Baik batang tubuh, baik muka, baik dahi, baik hidung, sampai peringkat kaki perempuan pun dianggap aurat. Dengan kaki kita boleh mengancam keselamatan. Keterambauan terjejas, Aiman. Kaki yang putih tu contohnya, kaki yang begitu sampai keluar urat merah tu, dan Aiman tengok pun dia boleh tumbang tu. Contohnya, Ya. contoh. So apa? Dia punya kejahatan tu memang Allah cipta macam tu. Sebab tu Islam, orang perempuan zina tadi Allah minta jaga. Jangan buka sebuka-bukanya. Ya. Nak buka juga kalau ikut kepada fiqh Syafi'i kita, boleh. Hanya muka dan tapak tangan saja. Yang lain tutup, bahu tutup, telinga tutup dan tutuplah rambut. Itulah Islam. Masya Jadi hargailah tuan-tuan. Jadi itu hak kita. Sebagai saya orang perempuan, tolonglah rasa seronok itu satu hak anda. Tapi sayang hari ini Ya. dunia sudah berubah. Orang perempuan diperniagakan. Lepas timbul sugar daddy, sugar baby, bahkan ada aplikasi. Ini semua merupakan jenayah kepada agama kita. Jenayah kepada Islam. Ya. Itulah ini satu kejahatan yang melampau. Anda telah buat satu jenayah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau orang Islam terlibat dengan sugar daddy, anda telah cipta jalan-jalan ke neraka Allah Azza wa Jalla. Baik. Kalau anda terlibat dengan sugar baby, anda telah hidupkan suasana yang Allah akan murka. Jadi bagi saya ini semua benda yang tidak benar, salah dalam hukum beragama. Wallahu a'lam. Kita nak elak perkara-perkara fitnah ini berlaku pada orang sekitar kita, ibu kita, anak kita, isteri kita. Tapi kita dah tamat di TV3, Ustaz. Dan kita akan sambung lagi 30 minit di TV9. Terima kasih atas kesetiaan anda. Kita akan sambung lagi selepas ini dan kita akan bicara lebih lanjut. Kita kembali selepas ini dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Tercipta engkau dari rusuk lelaki, bukan dari kaki untuk dialati, bukan dari kepala untuk dijunjung.
engkaulah wanita hiasan duniawi. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Topik kita pada hari ini cukup menarik berkaitan dengan akhlak wanita solehah. Merungkaikan persoalan kita pada hari ini, kita bersama ayahanda kita, Tuan Guru kita, Al-Fadil Ustaz Roslan Muhammad. Baik Ustaz, kita nak sambung lagi perbicaraan kita. Satu perkara yang menggemparkan dunia kita, menggemparkan negara Malaysia kita, bila mana ada satu perkara yang menyentuh akan wanita kita ini, iaitu ada satu aplikasi yang mana memperlekehkan wanita, mempergunakan wanita, memfitnah wanita ini sehingga mereka ini digunakan sehingga ke perkara yang cukup menjijikkan. Mungkin Ustaz boleh ulas sedikit perkara ini. Okey, Dai Aiman, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Amat malang bila mana wanita dipergunakan dengan seganas-ganasnya demi untuk meruntuhkan moral dan kemuliaan wanita sendiri. Bila ada aplikasi-aplikasi macam ni atas nama sugar baby, sugar daddy dan seumpamanya, ia sesuatu yang jelas bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Ya. Kalau kita tengok dalam sejarahnya, bagaimana Nabi SAW ketika ada seorang pemuda minta untuk berzina, ya Rasulullah, bolehkah aku kena berzina? Nabi terus bercakap dalam nada keilmuan. Nabi kata, "Atardahu li bintika?" Kalau kamu ada anak perempuan, reda tak kalau anak perempuan berzina? Ya Rasulullah, jangan cakap macam tu. Nabi tanya lagi, "Atardahu li ummika?" Kalau mak kamu nak berzina, reda tak? Ya Allah, Rasulullah, jangan cakap macam tu. Kalau kamu ada isteri, "Atardahu li zaujati?" Kalau isteri kamu nak berzina, macam mana? Perempuan budak tadi pun menangis. Dia kata, "Rasulullah, jangan. Saya tidak reda anak saya kalau perempuan berzina. Saya tak reda kalau saya ada isteri berzina. Saya reda mak saya." Kata Nabi, "Kalaulah kamu tak nak ibu kamu berbuat macam tu, maka orang lain pun sama." Tengok cara Nabi SAW. Sebab nak angkat darjah kemuliaan seorang perempuan. Benda-benda zina, benda-benda seperti ini. Baik, sugar daddy dan sugar baby ini. Apa modus operandi dia, Ustaz? Modus operandinya macam-macam adalah. Tapi salah satu di antara moralnya ialah, antara satu langkah ialah, itu kepada unsur perzinaan. Saya tak fikir bila sugar daddy ini hanya sekadar untuk beri duit. Beri jalan-jalan. Beri jalan. Mesti ada di sebalik, orang kata ada udang di sebalik mi. Ustaz. Batu tahulah. Maknanya dengan wang ditaburkan dengan barang-barang mahal. Mana batang tubuh kamu hak aku. Ini tuan-tuan, mana moral dalam agama kita? Mana moral Islam? Tak reda kita. Saya pernah dengar satu cerita daripada seorang kawan saya dalam satu ceramah. Sugar daddy ini tuan-tuan, dia berkumpul sama dia. Sugar daddy, orang yang mewah, dia berkumpul sama dia. Ada kaya raya lah, Ustaz. Masing-masing bawa sugar baby dia. Pasangan mereka. Dalam pertemuan tiba-tiba seorang sugar daddy tengok dalam masjid, dalam kerajaan ada anaknya. Anaknya dengan pasangan lain? Anak dengan pasangan yang lain. Allah. Dia ada pasangan dia. Sugar baby dia. Bayangkan tuan-tuan. Hati akan luluh dan hancur. Rupa-rupanya, aku buat benda yang sama, orang buat pada anakku benda yang sama. Kena balik. Ada kes. Saya dengar cerita pasal seorang sahabat kita dalam ceramah. Itu tak mustahil. Jadi semua Tuhan Allah nak beri pembalasan segera. Dunia lagi Allah tunjuk. Kejahatan kamu dibalas oleh Allah kejahatan yang sama. Siapa yang buat? Anak kamu. Bukan buat pada orang lain. Jadi semua tuan-tuan, benda macam ni kita tak nak tunggu sampai begitu. Tetapi hakikat ialah, semua ini merupakan satu tanda bagaimana bila orang perempuan diletakkan harga paling murah, itulah kenyataan. Dan yang kedua bagi saya, tolonglah wahai para muslimat semua. Wahai anak-anak perempuan. Ya, saya ada anak perempuan. Seorang dah kahwin, seorang belum lagi. Saya ada keluarga yang ramai anak perempuan. Anak saudara saya ramai perempuan. Ingat, harga anda sebagai seorang perempuan Allah angkat julang tinggi. Jangan anda cemarkan. Bukan setakat cemar mak bapak. Ini cemar agama. Ini bukan soal cemarkan nilai mak bapak, muka mak bapak, tapi cemarkan nilai agama. Maruah anda itu maruah yang harus anda pertahankan dengan cara perkahwinan sah. Kemudian kahwin satu hal. Yang kedua ialah jaga akhlak terpuji. Sebab anda sebenarnya, kalau orang perempuan ini dalam agama, nak ke syurga, lebih mudah pada orang lelaki. Mudah Ustaz Aiman, dia Aiman. Orang perempuan taatkan kepada mak ayah. Taat kepada suami. Jaga ibadat. Laluan syurga lebih mudah pada lelaki. Orang lelaki ada banyak tentang hubungan dia dengan soal harta, dengan keluarga, macam-macam. Jadi, tuan-tuan, puan-puan, tolong ingat. Sebab itulah, wahai para wanita muslimah, baik anda seorang anak perempuan yang masih beremaja, yang telah berusia, hatta anda seorang ibu, siapa anda? Sebenarnya anda sedang
berada dalam situasi yang anda patut jaga maruah anda. Amat malang hari ini kalau anda biarkan maruah anda dicabul oleh orang lain. Kehormatannya dengan maruah anda tercabut dengan sebab anda berikan hak anda kepada orang lain secara tak betul, dengan berzina, berkhalwah ataupun dengan cara tertentu seperti buka aurat seumpamanya. Itulah sebabnya Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Tentang hal ini Nabi kata dalam hadis baca awal tadi. Nabi sebut ad-dunya mata' wa khairu mata'iha az-zawjatus salihatu, al-mar'atus salihah. Orang yang terbaik kata Nabi, orang perempuan yang salih, kita pertahankanlah. Dan untuk pertahanan salih tuan-tuan kena ada ilmu dan iman tadi. Wallahu a'lam. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang adik-beradik lelaki, jaga anak kita, jaga isteri kita, jaga ibu kita. Kita takut disebab kejahatan, betul, adik perempuan kita, disebab kejahatan kita, mereka yang sengsara. Kita nak kembali selepas ini, kita berehat seketika, boleh Ustaz? Boleh. Kita kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Amin ya rabbal alamin. Kembali dalam Tanya Nak Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih atas kesetiaan anda. Kita ada perkara yang menarik nak kongsi selepas ini, macam mana nak cari jodoh, ya? Boleh? Ya, Ustaz nak kongsikan. Tapi sebelum tu, para penonton, ada satu soalan menarik. Sahabat kita Sahziatul Siddiq, bagaimana cara atau kaedah untuk menjadi wanita solehah bagi wanita mu'alaf yang baru memeluk agama Islam? Apakah panduan utama yang perlu diambil kira? Apakah bermula dari segi dalaman, contohnya akhlak peribadi dan ilmu agama, barulah disertai luaran dengan menutup aurat dengan sempurna mengikut syariat Islam? Mohon perkongsian ilmu Ustaz. Sekian, terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Adakah masuk Islam tu Ustaz terus nak kena tudung labuh ke? Macam mana tu Ustaz? Berjubah ke? Berjubah ke? Baik, terima kasih kepada Puan Sahziatul Siddiq atas soalan yang menarik dan soalan yang jarang orang tanya. Ya. Khas kepada rakan kita yang dikenal sebagai al-mu'allafatu qulubuhum, wanita mu'allaf yang meluk Islam. Pertama sekali, saya boleh sebut, ini antara bacaan saya daripada satu kitab. Dia kata apa? Seorang wanita yang asalnya non-Muslim, kemudian dia revert, bukan convert ya, dia revert kepada Islam. Asal seorang manusia ni, dia betul bersih. Ya. Dia betul bersih. Sekarang saya biasa guna revert kepada Islam. Bukan convert saya. Bukan convert, dia kembali pada agama fitrah dia. Kesalahannya, itulah saatnya. Bila ucap kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itulah kesalahan pertamanya. Walaupun dia mungkin berpakaian tak berapa lengkap, rambut dia dedah, mungkin dia punya. Tetapi kesalahan bermula pada apa? Dia mula bersihkan akidah dia yang lama kepada yang baru, itu agama Islam. Ini kesalahan pertama. Jadi keadilan kita pada orang muslimah macam ni tuan-tuan, kita kena adil lah. Jangan pula masuk Islam hari ini, ini tudung tudung ni pakai tudung sekarang lah, macam pakai tudung. Kadang-kadang ada saya tengok dalam beberapa situasi, saya juga daripada Perkim Selangor. Ya, Alhamdulillah setakat ni saya terima kasihlah kepada Ustaz Fatir Abdullah, letak saya sebagai tokoh agama di Perkim Selangor. Di banyak benda kita cuba buat secara mampulah, semampu saya. Jadi banyak cerita, kadang-kadang bila orang temu Islam, tudung dah sendiri atas meja. Masya Allah. Jam syahadah jam 2 petang, 2.30 ramai cara pakai tudung. Jadi kawan kita tadi, pertama disuruh ialah pakai tudung. Ya. Ini bagi saya secara salah konsep dakwah lah. Bukan tudung tak penting untuk aurat, tapi hamba Allah ini, kita berilah ruang-ruang yang lebih dia tahu hakikat beragamanya. Kita cernakan suasana dia seseronok bahagia. Bukan tudung tak penting. Bagi saya tudung ni bagi orang yang dah Islam. Tu kakak limah kita yang ada di Pasar Raya yang tak tudung, bawa tudung ke dia tak apa. Sebab awak Islam lama dah, daripada umur setahun sampai sekarang 40 tudung. Bawa tu, tak apa. Tak salah konsep dakwah tu, Iman, bawa dengan jubah sekali, serah pakai sekarang. Tapi kawan kita, bulan Islam baru seminit, demonstrasi pakai tudung, pakai jubah.
Sebab itu bagi saya keutamaan kena ada. Sebab itu dalam agama kaedahnya taqdimul aham minal muhim. Ya. Dahulu lebih penting. Proses pertama ialah kita cernakan hidupnya. Pertama mungkin bagi hamba Allah Islam ini, dia ada keluarga. Dia keluarga dia non-Muslim. Mak ayah non-Muslim, kakak, ibangnya. Jadi cernakan. Tak apa, katalah kita nama sekian A, si A, tak apa, awak Islam. Tapi mak awak tetap orang, mak awak tetap mak awak juga. Itulah mak awak. Jadi kita beri satu penghormatan secara dakwah supaya dia rasa apa? Tak tertekan. Seolah berpisah kasih dengan mak dan bapak dia. Jadi bagi saya, dalam hal ini, keutamaan itu perlu. Cuma saya nak sentuh detail tidak lama lah. Tapi bagi saya, kita mesti letak keutamaan. Dan hal ini balik kepada persoalan kita sebagai pendakwah. Jangan kita tekan seorang mu'alaf dengan tekanan secara praktikal. Quran, ini Quran kena bacalah ya. Quran terjemahan ni kalau tak baca tak boleh ni. Tuan-tuan sabar sekejap ya. Jadi kita ada di sana tahap-tahapnya. Pupuk kasih sayang saya. Pupuk kasih sayang, pupuk kesedaran beragama dan pupuk rasa dia dengan keluarga tak putus kasih. Makin erat. Makin erat. Walau ibu terhibu, itulah ibu sampai ke mati pun. Itu ayah sampai ke mati, adik-adik dia. Jadi bagi saya ini proses. Jadi saya ada pengalaman sikit sebanyak itu, saya fikir kalau kita tekan isu-isu praktikal dalam agama secara begitu rupa, dia akan rasa Islam ni sekadar itulah. Ini tak menafikan sebab satu hari kita akan ajarlah dia. Kita akan bawa dia ke surau, ke masjid, tapi proses berlaku. Step by step by step, insyaAllah. Sebab bagi saya tak tekankan kesolehan seorang mu'alaf ialah ketika dia masuk Islam itu, dia revert pada Islam itu, ketika kalimah syahadah, itulah salahnya dia, kerana pada waktu dia telah jauh, dia telah gugur semua dosa selama ini kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Dia macam anak yang baru lahir. Baik Ustaz, itu satu penjelasan yang pada saya cukup menyentuh hati kita Ustaz. Kita ada sahabat kita Sal Rasid Cikci nak tanya soalan Ustaz. Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, mengapa wanita solehah dunia lebih dicemburui oleh bidadari syurga? Adakah kerana wanita solehah dunia itu taat dalam agama, iaitu mengutamakan hak Allah Subhanahu wa taala, dan taat dalam urusan keluarganya, terutamanya mengutamakan hak suami serta menjalankan tanggungjawab mengendalikan urusan rumah tangga tanpa mengeluh, melainkan niatnya kerana Allah dan hanya sebagai ibadah buat dirinya supaya mendapat redha Allah dan suaminya. Mohon Ustaz kongsikan, syukran. #biar tahu, jangan keliru. Maknanya bidadari syurga pun jealous juga dengan wanita solehah ni Ustaz. Kenapa rupanya? Baik, ada nasnya. Saya nasnya. terbaca, saya tak dapat nak pastikan hadis siapa, tapi ada nasnya. Ummu Salamah pernah sebut kenapa wanita saya ini dicemburui oleh abadi syurga. Tapi saya rasa apa soalan tadi ada jawapan tu. Soalan dengan jawapan sekali. Memanglah secara mudahnya kalau kita renung secara akli tentang mengapa wanita mesti dicemburui. Kerana wanita muslimah ini, wanita yang telah hidup suasana Allah uji mereka dengan ujian pelbagai, lalu mereka mengambil ujian sebagai jalan mereka untuk balik pada Allah. Taat sang suami, buat kebaikan, jaga ibadat, jaga akhlak, jaga pakaian, jaga hidupnya, jaga aurat. Jadi haknya mereka itu munasabah. Jadi syurga pula mereka insan yang tak pernah uji Allah dengan situasi tadi. Jadi munasabahnya cemburu datang tu kerana apa? Kerana Allah muliakan mereka dan kelebihan. Itu satu. Yang keduanya, walau alam dah saya tak berani nak detailkan cerita ini, walaupun ada hadis macam disebut Ummu Salamah. Wallahu alam, yang keduanya tuan-tuan menunjukkan kepada kita bahawa hakikatnya di sebalik cerita ini, anda adalah orang-orang lebih mulia daripada bidadari syurga. Masya Allah. Mana-mana wanita muslimah yang jaga akhlak, jaga peribadi, jaga ibadat, jaga tingkah laku, jaga moral hidup, jaga segala-galanya, anda adalah wanita yang lebih mulia pada bidadari syurga Allah Azza wa Jalla. Malah dia akan dibangkitkan lebih lawa daripada lebih awal, bahkan lebih dekat dengan dengan suami daripada yang penting ialah lebih utama. Satulah, jangan anda rasa anda ni seolah macam tidak ada harga. Anda lebih utama daripada bidadari syurga sebenarnya, sebab anda telah berjaya hidup dalam suasana jaga segala-gala kebaikan. Baik. Itu satu kejayaan tu. Baik Ustaz, tadi pada awal siaran tadi Ustaz saya ada sebutkan satu perkara yang mana ada satu video viral lah Ustaz dulu kan, yang mana menikahkan anak Ustaz sehingga mengalirkan air mata, nak melepaskan anak dan sebagainya. Jadi kita melihatkan perkara itu satu perkara penting dalam kehidupan sebagai seorang ayah, nak melepaskan anak ini. Kita ada soalan di Facebook, tapi Ustaz, nanti Ustaz boleh sentuh sekali berkaitan dengan bagaimana anak muda
nak mencari pasangan. Macam mana nak cari jodoh ni, Ustaz? Tapi sebelum tu, Ustaz, ada sahabat kita di Facebook nak tanya soalan terakhir. Ya, ya, Boleh, silakan. Ustaz? Silakan kita iman raikan. tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang soleh dan ibu yang soleha. Kenapa mudahnya masuk syurga bagi ibu yang patuh pada SOP sebagai seorang isteri yang taat pada suami, dan SOP sebagai ibu yang menjaga kebajikan dunia dan akhirat anak-anaknya? Sama ada anak kandung atau anak angkat atau anak tiri. #biar tahu, jangan keliru. Persilakan, Ustaz. Baik, daripada bertam ya. Kenapa begitu mudah ibu patuh kepada SOP syurga? Pertama sekali, ini satu di antara tanda takrim, kemuliaan Allah bagi kepada ibu-ibu. Sebab seorang ibu bila sampai, ibu salihah ni, bila sampai tahap dia boleh jaga anak dengan penuh keinsafan, anak sendiri, anak orang, anak tiri umpamanya, dengan sabar, maka ada munasabahnya lah kekuatan lebih pada orang lain. Ya. Jadi bagi saya ini semua rahmat Allah Azza wa Jalla yang mana merupakan satu peluang keemasan. Seolah macam tiket. Satu bagi saya kata kepada isteri-isteri semua, sang-sang ibu semua, anda lebih dulu akan jejak ke syurga Allah sebelum suami anda jejak ke syurga Allah Azza wa Jalla. Maknanya sebab anda Allah letakkan keutamaan. Dan munasabahnya, kalau kita tengok dalam satu hadis Nabi yang sahih, Ya. Nabi Muslim, Nabi sebut kepada lelaki bertanya, datang dia, tangkap Nabi, "Ya Rasulullah, man ahaq bihusni sahabati?" Siapa orang lebih aku berhak untuk bersahabat? Nabi kata apa? Ummuk. 3 kali kan? Ummuk. Ya. 3 kali. Mak, barulah ayah kamu. Ini menunjukkan bahawa taraf ibu ni, seorang isteri saleh ni, tinggi. Sebab itulah berbahagialah anda seorang suami, seorang isteri yang saleh, dan beruntung anda ibu yang saleh. Sebab syurga melambai tangan kepada anda lebih awal daripada orang lain. Itu Taat saya kata perintah apa lagi? Allah, taat kepada perintah Allah, suami, taat kepada suami, dan buat berpuasa. apa yang Allah perintah. Masya Puasa Allah. dan Baik, Ustaz. seumpamanya. Mungkin ada tips untuk anak muda mencari pasangan, Ustaz. Baik, ini saya ingat penting sangat. Ya. Bicara wanita saleh, tuan-tuan, dia wanita saleh tak bermula umur 45. Wanita saleh bukan bermula umur 60 pension. Ya. Sebab itulah hari ini masyarakat kita muka silap sikit. Bila baru wanita saleh selepas pension, barulah nak jaga aurat, nak mengaji, nak bertaubat. Tak salah bila kita ada rezeki untuk bertaubat umur 60, alhamdulillah. Rezeki untuk mengaji agama umur 40, alhamdulillah, syukurlah. Kalau Allah kekalkan kejahilan, susah kan? Tapi hakikat tuan-tuan, wanita saleh bukan bermula umur 60. Betul, Ustaz. Salih bermula seawal. Anak itu bernama anak remaja. Muslimah salihah. Satu Nabi sebut, bila sebut tentang kahwin, Ya. maka sang bakal suami. Aha. Pilihlah isteri anda seorang wanita yang ada agama. Ya. Cantik macam mana pun agama nombor 1. Ya. Cantik nombor 2. Kaya macam mana harta, walaupun dia bergaji dah tinggi. Gaji nombor 2, yang agama nombor 1. Ya. Siapa kata? Bukan Dai Amanah yang kata, bukan saya kata, tapi Nabi sebut, tunkahul mar'atu li arba', dikawin seorang perempuan kerana 4 perkara. Satu kata Nabi, fadhfar bizatiddin, pilih beragama. Maka di sini bagi saya asasnya ialah pilih beragama. Maknanya pilih perempuan yang kita kenal itu sebagai perempuan yang ada akhlak. Orang Kelantan berjuruh. Berjuruh maknanya akhlak baik. Ya. Pakaiannya. Tapi kalau hari ini kita bertemu dengan seorang perempuan, dah baju pun, dia umur 21. Pakai baju adik umur 14 tahun. Singkat bawah atas. Itulah teman kita. Teman ini payah untuk kita bentuk. Oh tak apa ustaz, nanti saya kahwin 2 bulan saya bentuk. Saya bimbang dia bentuk awak. Isteri bentuk suami. Akhirnya kekal dalam keadaan macam tu. Silap kita. Sebab tu dalam agama tuan-tuan, kita kena perkemaskan. Ya. Iman kita supaya kita nak isteri kita iman yang tinggi, akidah yang baik. Ya. Jadi kita jangan ambil mudah tentang memilih isteri. Sebab Nabi kata apa? وَالنَّاكِحْ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافِ. Orang terbaik ialah orang dalam nikah, dia nak keafafan. Apa keafafan itu? Bahasa Arab tu. Dia nak jaga maruah dia. Suami nak jaga maruah dia, isteri jaga maruah dia. Jadi gabungan ini penting. Sebab itulah kata orang Arab, nak kahwin orang perempuan, jangan sekadar nazratun wabtisamun fasalamun fama'idun faliqa. Ini orang kata ni. Nak kahwin jangan kerana semata-mata senyum, Ya. jumpa, bagi nombor telefon, kemudian berkahwin. Tidak. Ya. Dalam agama depan. Hari ini kadang-kadang apa? Kadang-kadang jumpa tersembas. Jumpa di kedai makan. Ya. Akhirnya kita bertemu, tapi suasana hukum Islam kita gugurkan daripada awal. Kita cabut kematan agama. Jadi kita kahwin dalam suasana Allah redha. Kena fikir 16 kali bukan 2 kali. Sebab rumah tangga adalah jalan ke syurga, bukan jalan ke neraka. Wallahu a'lam. Sehingga kan disebutkan, pilihlah mana-mana pintu syurga
yang tahu nak mereka kendaki. Inilah ganjaran untuk wanita solehah. Baik Ustaz, bagi memberkati dan mengakhiri program kita pada hari ini, mungkin Ustaz boleh pimpin doa kita, Ustaz. Allahu Akbar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan keluarga kami, ya Allah, keluarga yang beriman, anak-anak yang saleh, istri yang salehah, suami yang saleh. Jadikan rumah kami rumah tangga penuh dengan cahaya keimanan, ya Allah. Landasan kami syurga-Mu, ya Allah, ke syurga-Mu, ya Allah, bukan ke neraka-Mu, ya Allah. Limpah atas kami, ya Allah, iman yang berkekalan, ilmu yang berpanjangan, kerahmatan yang berterusan. Innaka ala kulli syai'in qadir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Jadikan istri kami istri yang salihah, ibu-ibu kami ibu yang salihah, anak perempuan anak-anak perempuan yang salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada Ustaz atas satu pencerahan yang diberikan berkaitan dengan topik kita pada hari ini, akhlak wanita solehah. Baik, para penonton, temu janji kita pada esok hari bersama dengan sahabat saya, moderator Dai Anas, bersama dengan panel Ustaz Zarifi Daud dalam topik yang membincangkan pengajian hadis, yakni jenayah liwat. Bagi mendengar kupasannya, nantikan temu janji kita pada esok hari. Saya Dai Aiman, mohon maaf di atas lanjur kata terlajak bicara. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah.